Okey, next apa saya teruskan. Bacaan yang kita dapat 0.364. 0.364. So hampir juga tadi 0.365 kan. Alright, ni temporary adjustment saya tak nak sentuh sangat sebab tak penting. Two-pad test kita buat sebelum kita buat kerja ukur aras. Mula kita ada jarak A dan B. Jarak yang dipilih antara 50 meter hingga ke 60 meter. Kita letak dua staff di kiri dan kanan, A dan B tu. Dan alat ukur aras di tengah-tengah, pastikan jaraknya adalah sama. Kalau katakan awak ambil jarak 50, alat tu mestilah diletakkan pada jarak 25 meter di antara staff tu. Kalau jarak 60, jarak di tengah-tengah tu 30 meter lah. Dan kita ambil bacaan pertama backside kita. Ambil bacaan foresight pertama juga. Backside 1, foresight 1. Pindahkan alat di tempat yang kedua. Okey. Pindahkan alat tu. Pastikan jarak antara alat dengan staff B adalah L per 10. Maksudnya kalau katakan total length awak 60. 60 bagi 10. So alat tu mesti 60 bagi 10, 6 meter. 6 meter daripada staff B tu. Kalau jarak 50, kalau jarak 50, 50 bagi 10, 5 meter lah. Alat tu berada daripada staff B. Baca lagi backside kedua. Baca lagi foresight kedua. Dan gunakan rumus ni untuk dapatkan nilai collimation error tu. Dan pastikan jarak untuk 50 meter jangan lebih daripada 4 mm. Okey, jangan nilai tu lebih besar daripada 4 mm. Alright. For leveling tak perlu saya sentuh juga sebab kurang penting. Leveling procedure kita ada 3 jenis, iaitu observation, cara awak mengambil bacaan, dan kita ada booking procedure, dan kita ada reduction ataupun adjustment tu lah, kiraan, proses kiraan. Okey. Diberikan satu situasi di mana satu kawasan kerja tu ada BM yang dinamakan benchmark A, dan saya letak alat saya di antaranya dan saya ambil BMA sebagai backside yang pertama. Siapa nak salin boleh salin okay. Siapa nak boleh tengok siaran ulangan pun boleh juga, saya dah rekod dah ni. Kita ambil bacaan backside pertama, kita ambil bacaan foresight pertama. Okey. Dan saya pindahkan alat di setup 2 tu. Baca CP1 tu sebagai backside. Dan saya ambil curve ni yang batu hitam putih tepi jalan tu, batu penghadang kan, warna biasanya orang cat hitam putih tu. Dan saya ambil curve tu sebagai intermediate side. Dan saya baca post ataupun tiang, apa-apa tiang saya nak ambil sebagai intermediate side juga. Saya ambil bacaan CP2 sebagai saya punya foresight. Okay. So warna merah adalah bacaan foresight. Warna biru gelap sebagai awak punya backside. Warna biru muda tu bacaan intermediate side. Okay. Merah sebagai foresight. Dan saya pindah alat saya di setup yang ketiga. Setup yang ketiga kita ada kena baca backside warna biru hitam, biru gelap. Saya baca biru muda ataupun curve sekali lagi sebagai intermediate side. Dan terakhir sekali saya baca bacaan foresight. Okay. Pastikan foresight bacaan yang terakhir awak baca. Dan pindah lagi alat di setup yang keempat. Saya ambil bacaan backside di CP3. Ambil backside. Dan saya ambil terus pergi ke BM balik. Jadi ni adalah satu pusingan, satu loop. Dia start daripada BMA, benchmark A, dia akhir dengan benchmark A juga. Okay. So far ada siapa-siapa yang tak faham?
Boleh tanya soalan. Boleh ulang balik Cik? Okey, ulang yang mana? Daripada awal balik. Daripada awal. Sebab Okey, saya boleh. faham sikit-sikit, yang belakang tak faham. Alright. Bagus. Saya patah balik. Okey. Ini adalah saya punya loop. Okay. Saya ada benchmark A. Saya letak alat saya tu dekat setup 1. Alat berada di setup 1. Staff berada di benchmark 1. Benchmark A tu. Dan satu lagi staff letak dekat CP1. Okey. Ni sebagai saya punya bacaan Okey. backside. Dan yang ni bacaan foresight. Biru gelap bacaan backside, merah bacaan foresight. Dah siap dua bacaan tu, saya tak ada ambil intermediate side pun. Dia ada dua bacaan je, backside dengan foresight. Backside dengan foresight. Jadi saya pindahkan alat saya di setup yang kedua. Setup yang kedua, saya baca backside lagi. Dan saya baca intermediate side, curve. Saya baca lagi intermediate side, post, tiang lampu ke. Dan saya baca foresight yang kedua. Jadi setakat ni kita ada 2 backside, 2 foresight dan 2 intermediate side. Semuanya 2. Kita ada backside pertama, kita ada foresight yang pertama, dan kita ada backside yang kedua, kita ada intermediate, dan kita ada foresight yang kedua. Dah siap tu, saya pindahkan alat lagi dekat setup 3. Baca backside lagi, backside yang ketiga. Dan saya baca intermediate side 1. Dan saya baca foresight. Foresight yang ketiga. Okay, 3 kali merah. Merah yang ketiga. So, pindahkan lagi alat. Ambil lagi bacaan backside. Dan terus close ke benchmark A. Dan benchmark A itu akan jadi foresight yang keempat. Okay. Ada 4 biru gelap. Dan kita ada 4 merah. Itulah kita punya backside dan foresight. Okey. Ada lagi siapa-siapa yang tak faham? Semua senyap lah. Semua senyap. Saya risau lah. Awak kena jawab tu. Kalau katakan tak faham, beritahu je. Saya faham. Saya okey. Apa yang keluar? Nabil okey? Nabil. Apa dia? InsyaAllah okey. Hello Cik. Ah, Tanya. ya. Nanti yang keluar ni ukuran ukur apa borang dia dengan loop ni juga ke? Saya akan bagi satu gambar. Kemudian awak kena salin nilai dia tu dalam jadual. Oh, okey. Jangan risau lah. Oh, kiram tu lah. Saya akan bagi gambar. Nanti awak kena masukkan nilai dia tu dalam borang. Borang ukur aras ke? Borang ukur aras. Okey. Kuas. Cuma awak jangan keliru antara mana satu backside, mana satu foresight lah. Buat soalan tu gambar hitam putih Macam ni PowerPoint adalah warna kan. Okay. Alright. Saya proceed. Baik Cik. Ini cara kita booking ataupun cara kita merekod data ke kertas. Oh, tadi dalam grup WhatsApp saya ada bagi contoh borang Kalau awak tak ada printer, awak tulis buatlah dengan pen ke pensel ke.
Kalau katakan ada printer, awak boleh terus printer, boleh terus print. Okey, masih lagi gambar yang sama. Alat diletakkan di pada setup yang pertama dan saya ambil bacaan backside yang pertama. Saya tulis di ruangan backside. Untuk bacaan nilai dia adalah 1.32. Tapi saya minta maaf lah, tulisan dia warna merah. Mungkin sedikit keliru. Okay, itu adalah backside yang pertama. Dan saya baca CP1 sebagai saya punya foresight. Saya tulis barisan yang kedua di ruangan foresight. Okay. Saya tak tulis foresight tu sama baris dengan backside tu. Okay. Saya turun bawah, saya pergi paling kanan foresight. Okay. Dan saya pindah alat di setup yang kedua. Setup yang kedua ni saya ambil backside. Backside ni sama paras dengan foresight sebab dia CP1. Maksud CP1 adalah mula-mula kita jadikan sebagai bacaan foresight. Okey, mula-mula dia jadi sebagai bacaan foresight, kemudian kita jadikan dia sebagai backside. Sebab tu dia ada sama paras tu. Dan next saya baca curve sebagai intermediate side. Okey. Turun ke bawah, letak di ruang baru. Okey, turun di bawah, lepas tu tulis di kawasan intermediate side, bahagian tengah tu. Dan saya baca satu lagi, post tiang lampu ke, saya tulis di bawah intermediate side tu. Okey. Kiri kanan tak ada, back side tak ada, kosong, tak ada tulis apa-apa, post side pun tak ada tulis apa-apa. Dan saya terus baca saya punya CP2. Baca dan nilai dia 0.67. Baru ada bacaan foresight untuk yang kedua. Bacaan foresight yang kedua. Dah siap tu, alat dipindahkan, setup yang ketiga. Kemudian baca nilai CP2 sebagai backside. Okey, 3.49. Dan saya ambil bacaan curve sebagai intermediate side. Saya tulis di tengah-tengahnya. Okey. Masih lagi tak sama paras. Saya turunkan bawah. Dan saya baca CP3 sebagai foresight. Alright. Okey, tengok semua nilai warna merah ni pada data dia tu. 349 turun, 258 turun, 154. Okey. 349 sebagai backside. Dan saya baca intermediate side. Saya tulis di tengah-tengah. Dan saya tulis nilai foresight bahagian hujung sekali. Dan saya letak alat di setup 4. Saya baca backside lagi. Sama paras dengan nilai foresight tu, 154 tu. Saya letak sama paras tapi ruang backside lah. Okay, nilai dia 264. Dan saya terus ke foresight. Terus ke foresight 3.79. Okey, ada siapa-siapa yang tak faham untuk cara rekod data ni? Tuan, nanti ujian ni nilai ni memang dah diberi ke macam mana? Nilai telah diberi, jangan risau. Nilai telah diberi. So, awak masuk je lah dalam borang tu. Kita just kira je lah. Just kira je. Alright, next. Okey, baik. So, reduce untuk proses yang seterusnya kita ada kaedah rise and fall. Satu lagi height of collimation. Untuk exam esok yang keluar adalah rise and fall. Height of collimation saya tak nak bagi keluar sebab student selalu confused. Senang buat silap. Yang paling mudah adalah rise and fall lah.
Okey. Masih lagi data yang sama lagi. Siapa nak ambil gambar pun boleh. Kalau awak nak tu pun boleh. Nak salin makan masa sikit ah. Okey. Kita ada ruangan backside, ada 4 bacaan backside tu. 132, 256, 349, 264. Dan kita ada 3 bacaan intermediate side iaitu 1.25, 1.365, 1.258. Dan kita ada 4 bacaan foresight. Okey, 4 bacaan foresight. 398, 067, 154, 379. So, step yang pertama adalah untuk rise and fall ni, awak ambil nilai backside 1.32, tolakkan dengan foresight 398. Okey. Andai kata awak dapat negatif, tuliskan di ruangan fall. Okey, fall maksudnya nilai itu negatif. Tapi kat kolom fall tu saya tak tulis nilai negatif. Selamat. Okey, sebab takut nanti student confuse negatif nanti jadi positif. So awak kena ingatkan fall tu adalah nilai negatif, rise tu nilai positif. Jadi kita ada 132 tolak 398, kita dapat 266. Jadi awak gunakan nilai benchmark A tu, RL dia, reduce level dia 50. 50 tolak 2.66, awak akan dapat 47.34. Okey, ada siapa-siapa yang tak faham macam mana saya dapat nilai 47.34? Oh, calculator Macam kena mana? ada. Macam mana tadi? Tolak 132, 98. Okey, Tolak calculator kena yang ada. Okey, tolak yang mana dulu? 50 tu. 50 tolak 2.66, kita dapat Oh, 47. Tapi nak tolak dapatkan yang fall. 266 tu, datang nilai 2.66 tu daripada 132 tolak 398. Oh, okey. 1.32. Negatif tu tak payah. Negatif tu tak payah tulis. Nanti dia mengelirukan. Dia mengelirukan. So, faham eh? Faham. 132 tolak 398, kita dapat 2.66 negatif. Tapi saya tak tulis negatif, saya tulis dekat ruangan fall. Jadi saya ada 50 nilai benchmark tu punya reduce level. Saya tolakkan 50 tolak 2.66, saya dapat 47.34. Okey, itu clear. So next, apa yang berlaku adalah backside tolak intermediate side. Okay. Backside tolak intermediate yang pertama. Jadi 2.56 tolak 1.25, kita dapat positif 1.31. Kita tulis di ruangan rise dan gunakan nilai 47.34. Okey. 47.34. Jangan ambil nilai 50 lagi. 50 tu dah lepas lah. Kita ambil nilai 47.34. Tolak ke tambah? Tambah. Sebab rise. Positif kan? Tambah supaya dia rise. Positif. Jadi 47.34 tambah 1.31, kita dapat 48.65. Okay. Dan kita ada intermediate side yang kedua. Intermediate pula tolak dengan intermediate. Okay. Intermediate tolak intermediate. Jadi 1.25 tolak 3. Tolak 366. 125 tolak 365. Kita dapat negatif. Negatif tulis dekat fall. Jadi gunakan reduce level yang terkini iaitu 48.65. Kita tolak ke kita tambah? Tolak. Tolak. Betul. So
48.65 tolak 2.40, kita dapat 46.25. Jadi soalannya seterusnya, adakah intermediate tu tolak dengan foresight ke ataupun backside tu tolakkan dengan foresight? Untuk kira seterusnya. Tak perlu teka je. Kita tolak foresight. Soalan tu perangkap sikit kan. So jawapannya adalah Ataupun backside. intermediate tolak foresight. Situasi ni akan berlaku. Tolak apa? Backside. Intermediate tolak foresight. Oh, tolak foresight dulu lah. Kalau katakan macam yang atas tadi, backside terus tolak foresight. Tapi bila ada intermediate side, intermediate yang terakhir kena tolak dengan foresight tu. So 365 tolak 0.67, kita dapat positif 298. Dan kemudian 46.25 tambahkan 298, kita dapat 49.23. Dan next 349 tolak 258, kita dapat positif 0.91. Jadi nilai 49.23 tambah 0.91, kita dapat 50.14. Okay, so far ada yang tak faham? Ada soalan? Alright, next. Intermediate tolak foresight. Okay, intermediate tolak foresight. 2.58 tolak 1.54. Kita dapat rise. Kita dapat positif 1.04. Jadi 50.14 tambah 1.04, kita dapat 51.18. Daniel tengah kira, Daniel. Kira lah Daniel. Janganlah malu. Daniel mana ni, cik? Masuk. Daniel Ataf. Oh, ada banyak Daniel Maaf. Tengah kira, cik. Oh, bagus. Daniel Ataf. Okey. Dapat nilai 51.18 tu. Dapat. Okay. Dapat. Next, kita ada nilai yang last kali. Backside tolak foresight. Okay. 264 tolak 3.79, kita dapat fall. Dapat negatif. Okay. Dapat 1.15. Kemudian 51.18 tolak 1.15, kita dapat 50.03. Tu siap satu. Right. Jadi seterusnya saya jumlahkan backside tu. Okay. Jumlahkan backside. 132 tambah 256 tambah 349 tambah 264, saya dapat 10.01. Okay. Jumlahkan saja. Dan saya jumlahkan pula foresight. Foresight tu 398 tolak 0.67. Tolak pula. 398 tambah 0.67
tambah 1.54 tambah 3.79 dan saya dapat 9.98. Okay, simple je. Jumlahkan backside, jumlahkan foresight. Intermediate tu awak jangan tambah sebab kita memang tak pakai. jangan tambah langsung intermediate. Kita pakai backside dengan foresight je lah. Pakai backside dengan foresight je. Lepas tu kita ada column rise, kita ada column fall pun sama juga. Oh, jap. Sebelum tu, bila awak dah jumlahkan backside dengan foresight tu, jumlah backside 10.01, tolakkan jumlah foresight 9.98, hasilnya awak dapat 0.03. Tolak Tolak jumlah backside, tolak jumlah foresight, kita dapat 0.03. Dan ulang lagi untuk rise dengan fall. Jumlahkan rise, jumlahkan fall. Oh, rise tu jumlah dulu. Yes, rise tu pun kita jumlahkan, fall tu pun kita jumlahkan. Ya. Ni lama hujan. Okey. Sama juga macam tadi, jumlah rise kita dapat 624, jumlah fall kita dapat 621. Kita dapatkan hasil tolak, rise tolak fall, kita dapat 0.03. Masih lagi sama. Okey. Pastikan awak dapat sama. Iaitu hasil tolak backside dengan foresight 0.03, atau awak tolak rise dengan fall pun masih lagi sama 0.03. Oh. Kalau awak dapat nilai yang berbeza, jumlah backside 10.01 tolak jumlah foresight 998 tu, kebiasaannya tambah tu tak ada masalah. Jadi 0.03 tu yang backside foresight tu mesti betul. Dia akan salah dekat rise dengan fall tu. Maksudnya yes, kalau kita salah tolak, salah lah tolak. Kalau salah tambah, salah juga. Jadi itu awak punya peluang untuk semak hasil kiraan awak. Bila sama maknanya awak kira betul lah. No problem. Bila salah tu berlakunya silap mata di mana-mana yang kita tak nampak. Silap mata. Silap mata. Magic. Betul. Datang nombor tu datang mana? Majikan nama game Nama game Game kat handphone Kayak tu sama. Okay. Alright, next. Masih lagi kita gunakan. Kita ada RL 50 meter. Yang paling atas sekali tu RL 50 meter. Dan kita ada RL paling bawah 50.03. Dapatkan hasil tolak dia. RL akhir tolak RL awal. Bawah tolak atas lah. Bawah tolak atas. Aduh, rasa tak nampak tadi. Masih lagi dapat beza yang sama. Oh, ni jawapan akhir. Ni jawapan akhir belum lagi lah. Oh, belum lagi. Syah. Sorry saya cuba cepatkan tapi tak boleh sebab kiraan nanti ada yang nak fahamkan. Okey, RL akhir tolak awal, bawah tolak atas. Dapatkan beza dia masih lagi sama. Okey, dah siap tu. Kalau awak perasan kita dapat selisih 0.03 tak? Bacaan akhir tu ada
beza dengan 50 tu. So nilai tu kita kena betulkan dia. Kita kena buat adjustment supaya BM akhir tu 50.03, akhirnya dia akan dapat 50 meter jugalah. Okay, so kita ini arithmetic check apa. Ni reducing level saya skip sebab tak keluar esok. Alright. Tak ada apa-apa yang ni nak proses terusnya. Miss closure dia tadi 0.03 ataupun 30 mm. Length of loop, dia punya jarak, jumlah jarak dia adalah 0.7 km. Jadi selisih yang dibenarkan adalah 12, punca kuasa 0.7 sama dengan plus minus 10 mm. Jadi disebabkan miss closure 30 mm tu terlampau besar, kita kena repeat lah. Okay. Tapi untuk nak buatkan kitanya contoh lah kan, kita terus buat adjustment. Okay. Untuk dapatkan nilai adjustment, ingat nilai 0.03 tu bagi dengan 4 yang bawah tu. 0.03 tu nilai selisih yang awak dapat. 4 tu datangnya daripada number of setup. Okay. 4 tu datang daripada number of setup. Kalau awak ada setup 3 bagi 3. Yes, kalau setup ada 3 bagi 3. Setup ada 4 bagi 4. Kalau 4 okey. Jadi nak tahukan setup tu paling mudah adalah awak tengok pandangan belakang, backside. Awak kira berapa banyak bilangan backside awak ada. Kat situ dah tahu setup awak ada berapa. Kita tengok nilai backside, boleh tahu. Backside. Banyak setup dia. Okey. Masih lagi contoh daripada yang tadi, sambungan dia. Kita dah kira measure RL tu, aras yang kita dah kira tadi. Sekarang kita nak buat adjustment. Okay, adjustment tu nak bagi kosong balik, tak nak terselisih langsung. Jadi setup yang pertama adalah bacaan backside dengan foresight. Jadi bacaan backside kita tak ada adjustment, kita terus bagi kosong. Jadi bacaan yang kedua CP1 tu dia dah ada error. Dia darab 1 darab 0.03 bagi dengan 4. Jadi dia dapat 0.008. Jadi dia gunakan nilai 47.34 tu tolak dengan 0.08, dia dapat 47.332. Ini ada yang tak faham tak? Yang kosong pun. Tu darab ke satu bintang? Satu darab 0.03 bagi dengan 4. Satu darab. Ni handphone. Okey. Dapat 47.332. Okey, next. Setup yang kedua tu. Semasa kita ambil setup yang kedua, kita ada ambil curve, kita ada ambil post, kita ada ambil foresight. Okey. 3 bacaan. Kita tak ambil bacaan backside tu, kita baca yang intermediate dengan foresight. Yang tu ada adjustment. Okay. Macam tadi kita ada setup 1 darab 1. Setup yang kedua 2 pula, 2 darab 0.03 bagi dengan 4. Daripada curve. Start pada curve tu. CP2. Start pada curve tu sama je lah sampai CP2. Yes, start pada curve tu dah ada CP. Setup yang kedua, CP2 tu. Okey. Jadi nilai dia semua sama, 0.015. Jadi ambilkan nilai 48.65 tolak dengan 0.015, kita dapat 48.635. Kita ambil bacaan seterusnya 46.25 tolak 0.015, kita dapat 46.235. Dan bacaan CP2 49.23
Tolak 0.0125, kita dapat 49.215. 49. Hmm. Hmm. 923. Okey, saya lupa nak cakap. Cik, kenapa kita kena tolak? Betul tak? Ha. Kenapa kita kena tolak? Sebab kita, kalau awak perasan tadi, kita punya selisih tu kita dapat positif 0.03, betul tak? Betul. Maknanya bacaan tu dah terlebih. Hmm. Oh. Dia dah terlebih. Jadi bila kita dah terlebih, kita kena kurangkan dia. Sebab tu adjustment tu semua nilai negatif. Okay. Kalau katakan awak punya bacaan soalan esok tu, awak dapat negatif 0.03, maknanya dia terkurang. Jadi kita kena tambahkan dia. Jadi adjustment tu bersifat positif pula. Dia kena tengok nilai 0.03 tu, adakah dia positif ataupun negatif. Kalau dia positif, kita kena negatifkan dia, tolak dia. Kalau kita dapat positif, kalau kita dapat negatif, kita kena tambahkan dia. Okey, setup yang ketiga pula. Kenapa dekat speed Ha. 2? Ada soalan apa tadi? Yang kat CP2 tu tolak juga ke tambah? CP2 tolak. Ha tu. Ha, Tolak juga. 4923 tu tolak 0.015. 49. Ha, 4923. Oh. Ha. Oh daripada depannya. Okey. Pada depan tu. Patut pening tu. Oh, ambil daripada depan tu tolak yang lekang. I see. Ha. Okey. Semua daripada depan tu kita tolak. Baru nampak. Okey, tak apa. Okey. Tadi yang ni pembetulan untuk CP2. Kita darab dengan 2. Dan kita ada CP3. Darab dengan 3 pula. 3 darab 0.03 bagi dengan 4, kita dapat 0.023. Jadi dia punya nilai adjustment tu makin bertambah. Start dengan 8, lepas tu pergi 15, lepas 15 pergi 23. Jadi 50.14 tolak 0.023, kita dapat 50.117. Dan 51.18 tolakkan dengan 0.023, kita dapat 51.157. Ini setup yang ketiga. Jadi bila setup yang keempat, mestilah kena darab 4. 4 darab 0.03 bahagi dengan 4, kita dapat 0.030. Jadi gunakan nilai yang akhir 50.03 tolakkan dengan 0.03, kita akan dapat bacaan seperti mana bacaan pertama tu, 50. Okey, Imelda faham tak? Imelda ada tak? Imelda senyap je. Saya nak tanya Encik tadi. Tanya apa? Saya kurang faham nak dapat nilai tu Nilai yang mana? Yang tu apa yang 4 dia darab Encik. 4 tu darab. Sebab saya kira tak dapat. Cik boleh ulang balik Ustaz. Jom saya pun ada calculator ni. Kita buat sama-sama. Okey. 4 darab. 4 darab. Lepas tu awak buat kurungan. Ambil Okey. 0.03. Buka kurungan. Lepas tu awak tekan bahagi. 4, lepas tu tutup kurungan. Okey. Kita dapat 0.023 tu. Macam mana nak tu dia kena bahagi yang api 49.21 tu kan? Dia kena bahagi. Macam yang
Yang ujung tu, yang RL tu. Measured ke adjusted? Adjusted. Adjusted Adjusted. RL tu. Ha, Dia, ha. dia kena bagi dengan tu ke? 0.0 tu. Dia Ah, kena tak. tolak Nilai yang adjusted ni, yang sebelah kanan ni, kita dapat selepas daripada kiri tolak adjustment. Oh, okey. Contoh 47.34 tolakkan adjustment dia 0.08, baru awak dapat 47.332 tu. Okey, faham. Okey. Okay. Itu yang depan, nilai depan 4 darab 0.034 bagi dengan 4 kan. 4 tu adalah 4 tu lebih kepada setup awak yang keempat lah. Okey. Macam ni, dia setup yang keempat darab dengan 4. Yang atas tu setup yang ketiga darab 3. Atas dia lagi setup yang kedua darab dengan 2. Atas lagi setup yang pertama darab dengan 1. Jadi nilai yang sama tu adalah 0.03 bagi dengan 4. Itu tak berubah. Hanya darab 1, darab 2, darab 3 dengan darab 4. Itu je yang berbeza. Okey, ada siapa lagi ada soalan? Wan Muhammad Daniel ada tak soalan? Tak ada cik, tak ada. Oh iya je tu Muhammad Daniel. Tak ada. Panjang kan nama kau? Panggil Aikal boleh? Tu dah ada Aikal dah. Oh, Aikal Jangan panggil cik, juga. jangan. Saya pun ada Aikal ni. Oh. Panggil Wan lah Okey. Betul lah. Tadi patutlah saya tanya ada kata Daniel. Daniel pun ada kata mana satu Daniel. Lepas tu tanya ada Haikal. Haikal pun ada 2. Alright, tak apa. Wan Muhammad Haikal. Daniel Haikal. Okey, faham Muhammad Syarul Nizal faham tak? Alright, next. Dah siap tu. Dah siap lah. Dah siap tu bawa awak siap kira lah. Baru lah. Oh, dah habis macam tu lah kira-kira. Hmm. Macam ni lah jangan kira. Okey. Jadi untuk memudahkan awak buat pulang kaji, saya ada bagi Ada borang contoh soalan cik? soalan. Ada. Boleh saya buat malam ni. Cuma Nak try. soalan tu dalam bentuk word. Sekejap, saya tak tahu saya boleh share screen tak. Oh, ada. Sekejap baru teringat. White.
Okey, nampak tak gambar baru ni? Belum Nampak. loading. Alright. Nampak cik, nampak. Baru nampak. Okey, yang ni sedikit dia dah orang kata dah terisi lah kan. Macam tadi ada kiraan dia masuk 1:1, 1:1. Tapi dia mencukupi kot. Alright. Dia punya work direction dia daripada BMA lalu atas, turun bawah, lepas tu pergi kiri, lepas tu dia pergi kat BMA balik ikut arah lawan, ikut arah jam. Okay, dia ikut arah Pusingan. jam. Masih lagi satu lagi loop. Okay. Lepas tu pada BMA dia punya bacaan backside pertama dia adalah 1.521 backside. Dan dia ambil terus bacaan foresight CP1 tu. Okay, CP1 dia 1.226. Jadi awak ambil backside 1.521 tolakkan 1.226 tu, awak akan dapat rise. Rise ketinggian. 0.295. Okay, contoh ni saya dah tulis lah, rise to positive, fall to negative. And then BM untuk ataupun RL BM tu 38450. Okay, 38450. Dia akan kasih cik kan? RL kan? Kita akan bagi yang hijau. Baik cik. RL tu 38450 tolakkan dengan 0.295, awak dapat 38745. Ada siapa-siapa yang tidak faham ke? Jangan malu. Encik. Ya. Nak tanya. Contoh kan dia punya BMA tu. Dia punya? Kalau tak, yang final apa? RL tu. Contoh benda tu tak sama dengan yang atas, bawahnya lain. Tolak kalau contoh kurang, kita tambah lah. Macam mana? Kurang. Oh, yang masa kira RL akhir dengan RL awal tu? Yang akhir tu, awal tu. Okey. Kalau kita dapat kurang, yang tak sama, apa, macam apa, susahnya nak jawab, nak bagi tahu ni. Contoh nilai BMI awal kalau BMI awal dapat 38450 kan? BMI yang akhir pun nak dapat sama, betul tak cik? Itu untuk dapatkan final RL dia. Tapi masa dapatkan RL yang kolom tu dia tak perlu lagi. Saya update gambar kejap. Ni. Sebab sini dia tambah ni. Saya tengok. Tengok ada macam atas tu dengan bawah tu kurang. Kan yang case ni dia terkurang. Jadi dia punya correction tambah dia lah tu kena tambah. Yang sebelah kanan dia tu. Just tapi okey. Tu je nak tahu. Cik, kalau tambah jalan kerja dia pun sama ke cik? Sama lah. Jadi sama 38745 tambah 0.001 dapat 38746. Masa correction tu awak boleh tulis positif ataupun negatif. Alright. Masa rise dengan fall tu cukup, masa rise tu awak letak tambah, fall awak letak negatif pun dah cukup lah tu. Yang bawah tu tak payah tulis. Encik. Saya tanya untuk esok exam kan. Just jawab soalan kira-kira je ke? Ada teori tu tadi. Teori ah? Teori tu yang saya ambil gambar apa tu, peralatan yang digunakan untuk buat kerja leveling tadi. Lepas tu yang borang cik bagi tu kita orang kena print lah untuk
letakkan jawapan kira-kira tu? Kau macam mana? Yes, sebabkan kita buat exam pun secara online kan. Oh, So kalau okay. siapa yang boleh pergi photostat ke, print ke, boleh lah siapkan awal-awal kan. Sempat esok boleh. Tapi sebenarnya jangan risau, nama je besok tu exam 1 jam. Cuma masa waktu tempoh 5-6 tu saya ada lah. Tapi awak masih lagi boleh menjawab sampai ke malam tu. Saya tak ada limit lah. Cuma paling lewat pagi esok ke ataupun pagi esok lah kan. Pagi esok tu awak kena hantar. Nak kena hantar kat mana? Hantar dalam Okay. dalam team ni awak boleh tengok saya punya email kan. Email? Dalam team ni. Okay, kalau hantar kat WhatsApp tak boleh je? Guna PDF je? Hantar tu? Kita orang convert ke PDF. Janganlah dalam grup. awak message personal ke saya lah. Boleh ke? Boleh. WhatsApp Lagi boleh. senang lah. Lagi mudah, boleh. betul juga. Lagi senang. Jangan letak dalam upload grup. lagi tak boleh. Lepas tu tak. Kalau letak dalam grup tu kau ibarat bagi toyol lah. Kantoi. Jangan risau, besok tu pukul 5-6 tu awak ibarat kita boleh berbincang bersama-sama lah. Sebab awak buat kiraan, saya bagi hint ke. Okay. Boleh je, boleh. Alright, kembali kepada kita punya exercise ni. Dan kita ada bacaan backside yang kedua, 1.222. Kita tolakkan dengan offside yang kedua, 1.353. Kita dapat fall 0.131. Jadi 38.745 tolak fall tu 0.131. Kita dapat 38.614. Dan backside yang ketiga 1.465 tolakkan dengan offside yang ketiga 0.319. Awak dapat rise 1.146. Jadi tambahkan 38.614 dengan 1.146, kita akan dapat 39760. Dan backside yang keempat tolak offside yang keempat, backside 1.237 tolak 2.084. okey, tolak 2.084. Awak punya offside yang keempat, awak dapat fall 0.847. Okay. Jadi 39.760 tambahkan dengan ataupun tolak 0.847, kita dapat 38.913. Dan 0.862 tu backside yang kelima. 0.862 tolak dengan 1.1, offside yang kelima juga. Dapat fall 0.319. Jadi 38913 tolak 0.319.
319, awak dapat 38594. Dan tolak lagi 1.044, tolak 1.574, awak dapat fall lagi 0.153. Jadi 38594 tolak 0.53, kita dapat 38.064. Dan ambil lagi nilai 1.199, tolakkan dengan 1.343, kita dapat 0.063, dan hasil dia 37.920, tambahkan 0.063, kita dapat 37.983. Dan 1.898 tolak 1.294, kita dapat positif 0.604. Jadi 37983 tambah 0.604, kita dapat 38587. Dan last kali 1.257 tolak 1.401, kita dapat fall 0.144. 38587 tolak 0.144, kita dapat 38.443. Dan jumlahkan backside, jumlahkan semua. Oh, bagus ya. Dalam ni contoh dia intermediate side tak ada senang lah. Jadi jumlahkan backside, kita dapat 13.187. Jumlahkan foresight, kita dapat 13.194. Jadi kita dapat beza dia negatif 0.007. Ini bagus. Ini dapat beza negatif. Dan awak jumlahkan rise, jumlahkan fall. Rise awak dapat 2.108, fall awak dapat 2.115. Dapatkan hasil dia masih lagi sama, iaitu negatif 0.007. Dan ambil RL akhir bawah, yang paling bawah 38443, tolak RL yang first kali 38450, masih lagi dapat negatif 0.007. Sama lagi. Okey. Soalan saya adalah berapakah bilangan backside ataupun berapakah bilangan setup awak? Marilah mengira. Tujuh. 7? Cek kira betul-betul balik. 10 je. 10. Ada yang setuju?
Okey, Imelda betul tak? 10. Hah? Ni kau boleh Berapa backside? Berapa bilangan backside? Bilangan. Hmm. 10. Ada 10. 10 Belum ada kelas. Okey, betul 10 Ya, je 10. Alright. Okey, jadi untuk dapatkan nilai correction 0.007 kita bagikan dengan berapa? 10 je. 10 betul. 10. Right. So ambil calculator 0.07 bagi 10. Banyaknya nombor. Ya, shift PNG. Alah, saya ni calculator ada buat. Awak punya calculator ada tulis 7 kali 10 kuasa negatif 4 tak? Ada je, ada. Kalau awak nak jadikan dia dalam 5 titik perpuluhan, awak tekan shift ENG, shift ENG. Nanti dia jadi bentuk titik perpuluhan. Dapat je. Dapat tak? Dapat. Titik perpuluhan kan? Shift Right. apa dia? Shift ENG, shift ENG. So kita bundarkan nilai tu kepada 3 titik perpuluhan lah. Sekejap saya guna calculator kat laptop saya ni. .0.007 bahagi 10 dapat 0.0007 4 titik perpuluhan kan? So kita bundarkan kepada 3 titik perpuluhan, dia akan jadi 0.01. 0.01. Yes. Jadi correction awak untuk CP, saya pergi tulis TP pula sebelah kanan tu. Patutnya dia CP1, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, CP9, BMA balik. Ataupun CP10. So CP1, kita dapat positif 0.01. Kenapa dia dapat positif? Sebab kitanya beza tu dapat negatif. Dia terkurang. Jadi kita kena tambah. Correction kita semua nilai positif. Daripada awal atas sampai akhir. Jadi kita tambah sikit je lah kan, 745 tambah 1 dapat 746. Lepas tu CP masih lagi CP1 3614. Oh yang ni salah, yang ni saya salah. 38614 tu sepatutnya adalah 0.002. Jadi awak dapat 3616 lah. 38.616. Yang ni saya salah. CP1, CP2, CP3. 1.
3. Oh, semua saya salah tu. Correction saya semua salah nilai. Satu tu ada satu je, 0.001 tu CP1. Masuk kat CP2 dah ada nilai 2. Masuk CP3 dah jadi 3. Masuk CP4 dah jadi 4. Masuk CP5 5. CP6 6. Masuk CP7 Adalah. 7. Masuk CP8 8. 9. Oh, kelakarnya 0.07 tu betul pula. Nasib baik. Dapat cover line. Dapat 7 balik. So, ada siapa-siapa yang masih lagi tidak faham? InsyaAllah faham. InsyaAllah faham. Apa yang risau? Macam ni refreshment je. Alright, jangan lupa untuk buat ulang kaji sendiri. Jika ada soalan-soalan, awak boleh WhatsApp saya. Lagi saya tak tidur lah kan. Baik je. Tidur saya boleh jawab. Besok pun jangan risau. Kita hadaplah bersama-sama. Jangan risau pun, awak boleh tanya pun soalan. Cik, saya nak tanya. Lepas kami dah habis jawab exam ni, kami ada exam lain-lain pula? Tak ada dah. Oh, tak ada dah.